Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita pada hari ini untuk bersama-sama menambahkan ilmu pengetahuan, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan berikan kita kekuatan untuk beramal dan masukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini merupakan hari terakhir atau esok hari terakhir pada bulan Syawal, dan mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kita pada Syawal yang lepas dengan amalan-amalan soleh kita. Dan kita mengharap, hari ini Jumaat kan, sorry, memang tak ingat hari Sabtu. Saya berada di Perlis sekarang, program sunnah di sini. Baik, ala kulli hal, ya, maka kita mengharapkan agar Allah berikan kekuatan untuk kita sentiasa mengislahkan diri kita, menjadikan diri kita yang terbaik, menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang terbaik. Mudah-mudahan dengan menjadikan perkara yang menjadi hamba yang terbaik ini, kita mengharapkan agar Allah mempermudahkan urusan kita ke dalam syurga. Dan Rasulullah mengajarkan kita tentang cara nak memudahkan masuk syurga tu, di antaranya pertama menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu. Dan yang keduanya, dengan kurangnya harta dunia untuk dihisap. Ya, kerana itu mengganggu perjalanan kita, dan sambil itu kita berdoa agar Allah masukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang terlepas daripada hisab di akhirat kelak. Subhanallah. Baik, insya-Allah kita masih lagi membicarakan ensiklopedia akhlak salaf, berkaitan dengan akhlak ulama salaf yang menjadi contoh kita. Dia merupakan satu contoh yang tidak ada tolok bandingnya. Kerana apa? Akhlak salaf, kerana mereka itu adalah generasi yang terbaik, generasi yang terpilih. Mereka itu adalah golongan yang telah Rasulullah iktirafkan. Apa dia? Dengan mengatakan khairun nasi qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu adalah di zamanku, kemudian zaman yang berikutnya, kemudian zaman yang berikutnya. Dengan arti kata lain, generasi kita ini, generasi salaf ini adalah generasi yang menjadi contoh dalam memahami agama kita, memahami agama Islam. Apatah lagi, alhamdulillah, tuan-tuan dan perempuan telah memahami bahawa agama ini adalah milik Allah, yang mesti dibentangkan mengikut wahyu dan bukan mengikut akal. Ya, mesti dibentangkan dengan cara wahyu dan bukan cara akal. Maka dengan adanya perkara tersebut menyebabkan kita adalah golongan yang terpilih, yang menjadikan kita golongan yang terpilih di akhir zaman, kerana ingin mengikut jalan Rasulullah SAW. Dan kalimah ini amat penting kita mengetahui, kerana kalimah yang dikatakan dengan salaf ini adalah dikaitkan dengan 3 kurun terbaik, itulah salafus soleh. Salafus soleh. Tetapi kalimah salaf ini tercemar disebabkan beberapa orang yang mencemarinya, terutamanya di kalangan golongan khawarij. Ya, khawarij ini mereka mencemarkan nama yang cantik ini, ya, as-salafus salih, menjadi golongan teroris. Ya, jahat mereka ni. Ya, mereka ini jahat. Mereka yang menyebabkan bila disebutkan kembali kepada Quran dan Sunnah mengikut salaful ummah, apabila kita sebut di Malaysia sekarang ni, atau ya kebanyakan di Malaysia, di negeri Arab, dia tak ada bila kalimah ini. Ya, maka orang akan menganggap bahawa itu adalah teroris punya cara fahaman. Ya, mula-mula dikata jihad ilmu, lepas tu jihad peperangan. Ini di antara salah faham yang dibawa oleh golongan khawarij yang jahat, yang mana Sayyidina Ali memerangi golongan ini. Ya, berpuluh ribu waktu itu berperang dengan Sayyidina Ali, yang menyebabkan mereka kalah dan mereka tidak timbul begitu lama, akhirnya timbul semula. Dan di akhir-akhir ini kita menyaksikan kumpulan ini timbul di Timur Tengah sana, yang terkenal dengan Daesh. Baik. Jadi kita sambung balik, ya, tajuk kita balaslah ihsan dengan ihsan. Ya, balaslah ihsannya dengan ihsan.
Maksudnya ihsan Allah kepada makhluk tidak terhitung jumlahnya. Jadi ihsan, balaslah ihsan Allah dengan ihsan. Kita balas balik apa yang Allah tak perlu kita balas sebenarnya. Dan Allah tak memerlukan kita. Itu adalah usul pada jiwa sebagai seorang hamba Allah, kena faham. Allah tidak memerlukan kita. Allah tak adanya kita ke tak adanya kita serupa je di sisi Allah. Kenapa? Dia bersifat Tuhan, bersifat kuasa, tak memerlukan sesiapa. Tetapi Allah berikan kelebihan kepada umat manusia ini, ya, sebagai makhluk yang terpilih, yang Allah angkatkan, lalu dia ada perasaan jiwa. Ya, ada perasaan, itulah Allah bentukkan satu perasaan yang cukup dahsyat. Berikan kepada manusia, berikan kepada syaitan, iblis, ya, jin senang cerita. Ya, jadi perasaan itulah yang datang kepada diri mereka yang menyebabkan mereka, ya, ada nafsu, ada syahwat, ada ketaatan, ya, dalam tu. Kalau malaikat tak ada benda ni. Malaikat tidak ada. Ya, malaikat dia mengikut arahan Allah semata-mata. Okey, baik. Jadi di sinilah ihsan Allah kepada makhluk tidak terhitung jumlahnya. Kerana dalam banyak ayat hamba diperintahkan supaya berbuat ihsan sebab dia senantiasa mencurah ihsannya kepada mereka. Allah yang bersifat ihsan ni, kemuncak ihsan yang dimiliki. Apa juga hamba itu dia buat kepada Tuhannya, Allah tak balas. Ya, apa juga hamba ni dia lakukan, ialah perbuatan syirik itu. Kita rasa macam syirik ni tak ada apa-apa. Sebenarnya syirik ni besar. Ya, kalau kita faham maksud dia. Itu pasal kalimah-kalimah bahasa Arab ini perlu difahami dengan sebenar-benarnya. Perlu dihayati. Seperti mana yang pernah saya katakan kalimah Rabb itu perlu dihayati. Dan kalimah ihsan ataupun kalimah bila disebutkan Allah itu perlu dihayati. Kenapa? Kerana dia bersifat maha kuasa, maha hebat, maha dahsyat, segala-gala miliknya. Ya. Oleh kerana itu bila kita sebut kalimah Allah itu bergegar jiwa kita. Kalimah Rabb itu dah bergetar jiwa kita. Okay. Berbandingkan kita, kalau kita menyaksikan balik tentang bagaimana Allah mencurahkan ihsan, orang kafir tu dia syirikkan Allah, dia kata Allah macam-macam, tapi Allah tetap bagi dia, ya, bagi dia. Itu yang dibagikan misal, Rasulullah berikan misal bahawa seorang tuan itu membeli seorang hamba. Lalu hamba itu tak bekerja dengan tuannya, tapi pergi kerja dengan orang lain. Kan? Agak-agak kita lah, kita beli dia untuk kerja dengan kita, tiba-tiba dia kerja dengan orang lain. Mau kita jual balik kan? Memang kita akan jual balik. Jadi tak reti bahasa kata orang. Itu diberikan misal, ya, kalau kita tak terasa, mungkin kita tak terasa pasal zaman ni mana ada hamba ustaz kan? Okey, tak apa. Kita terima dia bekerja. Kalau kita bos, kita terima majikan ni, dia terima kerja. Tiba-tiba dia tak kerja dengan kita. Gaji yang backup kita, dia kerja dengan orang lain. Itu tanda memang akan diberhentikan. Ataupun bibi itu kita clearkan, ya, dapatkan dia punya pasport, dapatkan dia punya visa apa semua, iqamah dia di sini, tiba-tiba dia lari, dia kerja dengan orang lain. Kan sakit. Bila nampak bibi itu baru kita sakit kan. Itu lagi seorang, maaf ya, saya bagi misalnya, seorang isteri, ya, mempunyai suami tetapi dia ada pasangan yang lain. Kan? Dia dah ada suami tetapi dia ada lelaki yang lain. Itu baru kita rasa teruknya. Ya, gitulah. Berarti perbuatan itu adalah perbuatan yang jahat sangat-sangat. Ya, perbuatan yang jahat sangat-sangat yang dilakukan oleh manusia. Tetapi kalau kita lah, macam saya sendiri memang penampar ataupun dah keluarkan, berhentikan dia. Tetapi Allah masih lagi sifat ihsannya mendahului. Ya, masih lagi dia bagi orang kafir itu makan minum, masih lagi dia bagikan kekayaan di dunia ini. Kenapa? Bagi Allah nilai dunia ni tak ada apa-apa kan. Jadi tiba-tiba, ya, ini mengisyaratkan kepada kita supaya kita kembali kepada Allah, dan kerana sifat ihsannya kita masih lagi hidup pada hari ini. Baik, Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Qasas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.
Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerosakan. Okey. Di antara ayat ini mengisyaratkan kepada kita, Allah mengatakan kisah ini adalah kisah Qarun. Ya, Qarun apabila orang penduduk-penduduk yang berada di sekitarnya mengatakan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya, Qarun ni dikatakan asalnya bukanlah orang yang kaya. Ya, orang biasa je, tetapi Allah berikan kelebihan dia apabila bersama dengan Nabi Musa dan diberikan petunjuk kemahiran dia dalam menguasai emas. Ya, emas. Dan bukan emas palsu. Ya, emas ini adalah emas pure, emas asli yang dimilikinya. Tetapi dia masalah satulah, tidak mau bayar zakat. Ini di antara perkara yang agak menarik. Tuan-tuan dan perempuan, ada beberapa perkara yang dianggap sebagai membuat kerosakan di muka bumi. Ya, kerana ayat ini berakhir dengan ya wala tabghil fasada fil ard. Janganlah kamu menyukai orang yang sesungguhnya janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi. Tidak membayar zakat termasuk dalam perkara yang membuat kerosakan di muka bumi. Ya, begitu juga di antara perkara yang membuat kerosakan di muka bumi, mencuri termasuk. Ya, mencuri termasuk orang yang berbuat kerosakan di muka bumi. Tetapi apa-apa juga yang termasuk dalam bab kabair, dia termasuk dalam perkara-perkara yang membuat kerosakan di muka bumi. Kabair ini ialah dosa besar. Lalu Allah mengatakan Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerosakan. Ini dia. Allah tegur bahawa Allah mengatakan bahawa Allah tidak suka kepada orang yang membuat kerosakan. Itu pasal apabila kita ada harta, ingat tuan-tuan dan perempuan, kaya macam mana sekalipun, ya, harta kita tu 2/5 itu daripada 85% tu 2/5 itu 2.5 itu adalah milik Allah. Ya, milik Allah. Maka harus dikeluarkan. Kalau kita banyak berjuta sekalipun 2.5 bukan banyak pun 2.5. Ya, 2.5 daripada 85 gram. Subhanallah, tak banyak mana. Ya. Adalah wang harta yang perlu dibayar zakat. Itu adalah milik orang-orang miskin, fakir-fakir miskin. Jangan biarkan kita rasa ya tak boleh bagi. Ya, kita rasa sayang 2.5. Kalau macam kita katakan RM85, RM2.50 je kan. RM85 tu RM2.50 sahaja. Tak banyak mana pun ya. Tetapi kalau orang yang bakhil itu merasakan banyak. Ingat tuan-tuan dan perempuan, kerana apa? Kerana apabila kita menghalangkan zakat, kalau zakat itu tanaman, kita telah menghalangkan hujan itu turun ke muka bumi. Ataupun kita mencari kerosakan di muka bumi. Ya. Dalam kisah ini apabila kelompok ya Allah ceritakan dalam surah Qalam misalan ya, apabila Allah menceritakan ashabul bustan ini ataupun kisah bagaimana mereka ini tidak mahu membayar zakat pada hari menuai kepada fakir miskin. Ya. Apabila mereka cuba tak nak bayar zakat, mereka nak masuk ke ladang mereka dalam keadaan rahsia, dalam keadaan waktu malam supaya orang miskin tak nampak, lalu mereka angkut semua harta tu, lepas tu mereka jual lah. Mereka akan mendapat keuntungan. Sedangkan bapa mereka ini ya adalah ahli orang yang baik, orang yang bersedekah. Setiap kali musim menuai dia akan bagi fakir miskin yang ada. Tetapi anaknya tak, hanya ada seorang anak tu yang agak otak dia berjalan, dia kata buatlah macam apa yang ayah buatkan. Tak, mereka kata tak, kerana majoriti dia mengatakan tak, maka terpaksa dia ikut. Inilah masalah majoriti ya, dalam sistem demokrasi. Ya, apabila orang yang jahat tu banyak, maka mereka itu menjadi kuasa. Ini sistem demokrasi yang jahat. Kita terjebak dalam bab ini. Nak buat macam mana? Sistem kan. Okey. Ala kulli hal nak cerita, akhirnya mereka berpakat ya untuk pergi ke kebun mereka tanpa disedari. Dan mereka berpakat disedari oleh fakir-fakir miskin. Mereka berpakat dah ambil ini nanti kita bawa lari ya, kita tinggalkan
orang miskin tercari-cari. Sedangkan kita dah kata 2.5 itu adalah milik orang miskin. 2.5. Pasal dia tak ada niat nak bayar, itu puncanya. Kalau dia nak niat bayar tu lain ceritanya, mungkin ditangguhkan. Ya. Tetapi bila dia nak niat tak nak bayar, ya, maka di situ akan timbul masalah. Disebabkan 2.5 itu tidak dikeluarkan dari hasil 85, yakni 100% itu, 2.5 tidak dikeluarkan, maka akhirnya Allah habiskan 100% itu. Dahsyat ya. Allah habiskan 100% itu disebabkan hanya masalah 2.5 itu saja. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, kita kena berhati-hati dalam harta kita. Jangan kita kata itu semua harta aku, harta aku. Sedangkan kita lupa harta Allah. Kita lihat ya bagaimana Allah ceritakan di dalam surah Qalam ataupun surah Nun. Saya bacakan sedikit supaya kita tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. Sesungguhnya kami menguji mereka sebagaimana kami mengujikan ashabul jannah, orang-orang kebun itu yang telah bersumpah bahawa mereka akan memetik ataupun membawa pulang barang-barang tumbuh-tumbuhan, hasil-hasil tumbuhan mereka di waktu pagi. Wala yastasnun, dan mereka tidak mengecualikan dengan ucapan ya insya-Allah ke ataupun dengan ucapan yang lebih baik. Kita ambil semua, tinggalkan bahagian orang miskin begitu. Fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun. Ya, mereka bercakap pada malam hari. Kita pergi sebelum pagi. Ya, sebelum subuh. Okey. Maka pada malam hari itu Allah datangkan bala membakar kebun-kebun mereka, sedangkan waktu itu mereka sedang tidur. Okey. Fa asbahat kas-sarim, telah jadilah seperti apa dia? Arang-arang yang hancur. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. Allah bagi kias, mereka pergi dalam keadaan seolah-olah tidak berkasut, maksudnya senyap, perjalanan mereka senyap nak sampai ke ladang. Ya, dengan harapan supaya orang-orang miskin tidak masuk ke dalam mereka. Okey. وَغَدَا عَلَى حَوْدٍ قَادِرِينَ, lalu mereka berangkat dan pergilah untuk menyaksikan. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ. Bila mereka sampai, mereka kata, ini bukan kebun kita. Kita dah tersesat kot. Kan, nampak tak? Mereka pergi di malam hari. Pasal pada sebelum itu ladang mereka penuh dengan buah-buahan, ya, tanam-tanaman yang banyak. Tetapi bila Allah dah hantarkan bala, ya, bala disebabkan mereka tidak mahu bersedekah kepada orang miskin, akhirnya hancur semua. Bayangkan seharusnya 2.5% itu yang diberi, tetapi akhirnya disebabkan tamak mereka hancur semua. Ya, subhanallah. Lalu bila mereka tengok, ini bukan ladang kita. Tetapi salah seorang adik-beradik tu mengatakan, ini ladang kita. Takkanlah macam ni. Ya, inilah ladang kita. Lalu dia mengatakan, apa dia? Bal nahnu mahrumun. Bahkan kita sebenarnya terhalang. Ya, terhalang kerana apa? Kerana tak bayar zakat. Lalu anak adik-beradik dia yang pertengahan, qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Lalu mereka pusing bagi, ini memang ladang kita lah, ya, ini adalah kebun kita. Lalu disitulah datang adik-beradik yang tengah tu mengatakan, tidakkah aku katakan kepada kau orang
ya, lebih baik kaum bertasbih, beristighfar, mengingatkan balik tentang apa yang ayah kita pernah buat dulu. Sekarang apa dah jadi? Lalu mereka mengatakan, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Maha suci Allah, sesungguhnya kami ini di dalam kezaliman, ya. Kerana apa? Kerana tak tunaikan zakat, kami pentingkan diri sendiri. Kemudian asa fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun. Mereka bertemu adik-beradik berdepan lalu mereka kutuk sama sendiri. Ya, apalah kita buat macam ni. Tengok dah apa terjadi. Allah ruginya kita. Bayangkan, ya. Daripada 2.5% daripada 100%, tak banyak, tetapi disebabkan itu habis hancur. Lalu Allah katakan, asa rabbul qalu ya wailana inna kunna taghin. Lalu mereka mengatakan, aduh celakalah kami, kenapa kami ini melampaui batas. Asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Mudah-mudahan Allah kembalikan balik harta kita ataupun tanaman kita dan digantikan dengan yang terbaik. Maka kami berjanji akan kembali kepada Allah seperti asal, kan? Baru nak kembali. Tuan-tuan dan perempuan, saya nak bagi misalkan ini kerana apa? Kerana Allah bersifat ihsan kepada manusia ini. Ya, kita bila kita diarahkan tunaikan. Tu pasal Rasulullah kata, ya Bilal, jangan takut kepada pemilik kemiskinan. Ya, infak wahai Bilal, jangan takut kepada kemiskinan, kerana yang memberi itu adalah pemilik harta alam semesta ini, yakni Allah. Dan kita tidak akan menyaksikan orang yang berzakat dan bersedekah ini, ya, menjadi fakir. Tak akan. Itu jaminan. Ya, tidak akan. Tuan-tuan dan puan-puan, penting tu. Tetapi kita akan menyaksikan orang yang tamak, orang yang bakhil ini, ya, mereka akan mendapat kemiskinan ataupun kesusahan jiwa segala-galanya. Ya. Bayangkan, saya tahu di kalangan tuan-tuan dan perempuan ada yang pemberi zakat, masya-Allah, tabarakallah, mudah-mudahan Allah berkati harta, ya. Apabila kita bagi zakat tahun ni, kan, misalnya lah RM10,000 misalnya. Agak-agak tahun depan tuan-tuan jangka berapa yang tuan-tuan akan bagi balik zakat? Ya. Dah habis dah RM10,000 kan tahun ni. Tahu tak? Tahun depan tu kita akan bagi RM10,000 juga ataupun lebih lagi. Ya, ini melalui tajribah percubaan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Dia kata memang Ustaz, lebih lagi. Kita ingat, kita dah keluar tu, habislah duit kita. Tak, rupanya tahun depan boleh bagi zakat lagi. Dengan jumlah yang lebih lagi. Ya. Dan itulah tabiat zakat. Ya, kalau kita nak mencari kekayaan, itulah berzakat dan bersedekah. Jangan lupa tu. Terutamanya mak dan ayah kita bersedekah, ya. Ada keberkatan itu ada pada mak dan ayah kita. Dan kebaikan itu. Baik, kita lihat balik. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Okey, itu dia. Ihsan di sini maksudnya berbuat kebajikan. Kemudian, kecintaan Allah terhadap insan menuntut setiap hamba agar berbuat ihsan pula sehingga mereka meraih cintanya. Allah berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Ini dia. Jadi oleh kerana itu kita berbuat baik je lah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bantu kita. Dan apabila Allah sudah mencintai hamba-Nya, nescaya Dia membuat semua makhluk mencintainya. Sebagaimana hadis yang telah disebutkan bahawa Allah mencintai hamba-Nya yang bersungguh-sungguh dalam siri amalannya. Ya, pada pelajaran yang lepas kita telah membaca hadis tersebut. Ya, tu dia pada muka surat 226 tu, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu
Sesungguhnya Allah suka apabila salah seorang di antara kalian berbuat suatu amal, dia mengerjakan dengan bersungguh-sungguh, ya, melakukan kerja dengan sebaik-baik yang mungkin. Baik. Oleh sebab itu, wahai saudaraku, sesungguhnya di dalam berbuat baik, kebaikan, kerana tidak ada balasan yang dijanjikan bagi pelakunya selain kebaikan pula. Sebagaimana firman Allah, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan kecuali dengan kebaikan pula. Bila orang, dalam bahasa kita, ya, bahasa pepatah kita, orang berbudi, kita berbahasa. Itu kaedah yang cukup cantik sebenarnya. Amat penting bagi akhlak kita. Orang buat baik kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Ya. Berbudi, kita berbahasa. Okey. Lebih dari itu, Allah mempergandakan, melipat gandakan pahala untuk hamba-Nya yang berbuat ihsan. Dia berfirman, man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Barang siapa yang berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalannya. 10 kali lipat amalan. Ya, bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, satu ihsan dapat 10. Itu pasal kita kena faham. Ya, terutamanya orang-orang yang pandai berniaga ni, dia kena berniaga dengan Allah dalam bab ini. Buat satu kebaikan, Allah akan bagi 10. Kan? Apa juga kebaikan. Tapi bila kita tengok masalah ini kepada keuangan semata-mata, satu dapat RM10. Ya, kita begitu excited untuk menambahkan saham kita begitu. Namun apabila kita memerhatikan dari sudut amalan soleh, mereka tinggalkan. Ya, mereka tinggalkan. Jadi itu adalah satu kesilapan lah. Ya, kesilapan yang amat besar. Bila kita tak tahu untuk menilaikan perkara-perkara itu dengan baik. Baik. Allah berfirman lagi, kemudian di akhirat kelak Allah menyediakan syurga yang mengalir, sungai-sungai di bawahnya bagi hamba yang berbuat ihsan. Allah berfirman menegaskan janjinya itu sebagai ganjaran baginya. Okey, kita dah tengok tadi kalau kita buat baik Allah mengganjarkan 10. Itu amalan-amalan yang biasa dikatakan. Namun di sana ada amalan-amalan yang mana ganjaran yang diberikan itu seperti mana yang disebutkan dalam hadis sehingga 700 berlipat ganda, ya, seperti bersedekah. Ya, Al-Quran menceritakan ganjaran berlipat ganda begitu dahsyat. Dan ada amalan yang hanya Allah yang mengetahui ganjarannya seperti berpuasa. Kebanyakan amalan hanya Allah yang mengetahui. Tetapi Allah katakan puasa itu aku yang akan membalasnya kerana apa? Sifat ihsan diambil kira. Maka oleh kerana itu kita menyaksikan orang yang berpuasa, ya, ganjaran dia terlalu besar. Dan ada ganjarannya seperti yang disebutkan hadis Rasulullah mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illa al-jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan yang sesuai untuknya melainkan syurga. Itu dia tu. Jadi peringkat-peringkat amalan ini dia berkait-kait, segala-galanya berkait-kait. Maka kita berusaha dalam siri amalan yang terbaik ini. Ya. Dan sudah tentu masalah tauhid lagi besar. Ya, masalah tauhid lagi besar. Allah berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman syurga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dalam dunia adalah orang yang berbuat baik. Okay, surah Dzariyat. Tuan-tuan dan perempuan, begitu ganjaran yang besar. Ya, ganjaran yang Allah bagi kepada mereka yang berbuat baik sehingga dikatakan ya mendapat singgasana syurga yang istimewa. Baik, kita lihat lagi. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, perintah berbuat ihsan mencakup segala kondisi dan dimensi kehidupan. Setiap Muslim diwajibkan untuk berlaku ihsan terhadap diri sendiri, lalu kepada keluarganya, lantas tetangganya dan hingga masyarakat umum secara umum. Dia juga harus memperilakukan ihsan terhadap binatang dan tumbuh-tumbuhan serta terhadap benda mati sekalipun. Ya, subhanallah.
Ini kelebihan seorang Muslim. Apatah lagi Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak utuskan kamu Muhammad melainkan untuk rahmat pada alam semesta. Alam semesta. Rahmatan lil alamin, ini alam semesta. Oleh kerana itu apabila Rasulullah SAW datang, segala-galanya di alam semesta ni terpelihara dan mendapat keistimewaannya. Ya, hatta gunung ganang, hatta tumbuh-tumbuhan, hatta apa lagi? Ya, hatta galaksi-galaksi semuanya dalam keadaan aman dan tenang. Ya, subhanallah, ini rahmat yang Allah berikan. Oleh kerana itu rahmatan lil alamin yang dimiliki oleh Rasulullah SAW ini merupakan simbolik kepada kita bahawa umat ini kena mengikut Rasulullah kalau dia nak menjadikan alam semesta ataupun diri mereka ini terselamat. Bayangkan Allah ceritakan, buku ini menceritakan bagaimana setiap manusia, setiap haiwan, setiap tumbuh-tumbuhan hingga satu benda yang tak, macam kita kata tak ada nilai pun mendapat rahmat disebabkan ihsannya kita. Okey, kita ambil dalam satu bab yang mana Rasulullah SAW bercerita apabila mimbar dia yang dari tamar, pokok tamar tu kan, pokok tamar tu dibuat tangga, seperti tangga tu, pokok tu ditebang, batang tu diletak sebagai mimbar Rasulullah, batang kurma tu. Ya. Pada hari mereka membuat pokok mimbar Rasulullah daripada kayu lain, maka dia letakkan pohon tamar tu di tepi. Tiba-tiba Rasulullah mendengar bunyi esakan, ya. Dan para sahabat pun dengar pada ketika itu. Lalu Rasulullah pun, sahabat terkejut. Lalu Rasulullah pun pergi mendapatkan pohon tamar tersebut, ya. Mimbar tu sambil menepuk, ya, membelai dia. Kerana apa? Lalu sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Sesungguhnya ya pohon tamar ini sedih kerana dia telah ditinggalkan. Kerana sebelum ni dia merupakan mimbar tempat aku berkhutbah, tetapi telah kita bina satu mimbar yang baru dan dia ditinggalkan, maka dia bersedih. Nampak tak? Lalu Rasulullah belai dia, ya, Masya Allah, kan? Begitu juga apabila kita menyaksikan sifat ihsannya manusia Rasulullah terhadap binatang. Apabila dia melihat keldai ataupun unta yang berbala di muka, lalu dia pergi panggil, siapa pemilik kuda keldai ataupun unta ini? Kerana apa? Kenapa kamu pukul muka dia? Allah melaknati orang yang memukul mukanya. Nampak tak? Terus dilaknati. Dan pada binatang, kalau manusia kita pukul tampar anak kita pada muka, ingat, ia dilaknati sebenarnya. Muka tidak boleh ditampar, ditumbuk lagi lah. Ya, ditumbuk macam lesung batu tu ditumbuk. Tak boleh. Sebab gusti tumbuk apa semua, walaupun orang Islam masuk, ini tidak dibenarkan sebenarnya. Dalam riwayat yang lain pula, Rasulullah mendapat tahu apabila unta tu mengadu tentang dia dipaksa membuat kerja keras sedangkan makan minum dia tidak dijaga. Ya, suruh angkat itu, angkat ini, makan minum tak dijaga, lalu Rasulullah marah. Dan dikuatkan pula dengan cerita seorang Bani Israel, wanita yang dikatakan penzina itu, disebabkan memberi minum anjing sahaja. Ya, minum anjing. Kalau kita anjing, kita tak layan setengah tu. Ya. Tetapi rupanya fadilat pun ada. Kalau anjing tu bukan anjing liar lah. Ya, bukan anjing gila ke, jangan dibuat lah kalau anjing gila. Ya. Maka dia kesian bagi minum. Ya. Disebabkan dia kata kehausan yang terlalu sangat, maka Allah ampunkan dosa-dosa dia. Berbandingkan dengan seorang wanita yang tidak ada ihsan terhadap kucing. Terhadap kucing. Dia tak bagi makan. Dikurung kucing tu sampai mati. Lalu Rasulullah mengatakan, ya finnar, dia di dalam neraka. Kenapa dia kuncikan kucing tu? Pasal tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tak suka kucing tu, saya tengok ada yang buang dalam sungai, dalam plastik diikat, tak boleh. Ya, jangan buat begitu. Kalau nak campak dalam hutan, selamat. Ya, kenapa? Kucing bukan macam kita. Kucing mempunyai kreatif untuk mencari makanan. Dalam hutan lagi senang dia cari. Ya, kalau kita tak suka ke, campaklah, ya, kat mana-mana hutan atau setengah orang dicampak dekat pasar-pasar burung ke, ya lebih baik. Kenapa? Dia pandailah cari makan. Ya, pandailah cari makan. Ya, daripada kita penjara dia. Okey, itu ihsan.
ya, dengan makhluk. Apatah lagi ihsan dengan manusia, ihsan dengan ibu bapa, ya, subhanallah. Semua itu mempunyai ganjaran besar, terlalu besar. Maka insyaAllah kita cuba beramal. Pasal kadang-kadang ada kucing di rumah tu besar pahalanya, tapi kena jaga elok-elok. Dan ni kita bela, kita hantar bau tek kucing kat jiran sebelah, berdosa lah pula. Ya, kita bela ayam, ayam tu berak di sebelah, berdosa kita. Ya, jangan ingat tak berdosa. Ya, kita bela ikan, lepas tu kita tak pasang-pasangkan ikan. Yang ni berpasangan kerana dia bersifat makhluk yang memerlukan pasangan. Biarlah ikan tu hidup sampai ketua, sampai mati, tak ada pasangan dia. Yang kita ni pula berkahwin 2-3 kali kadang-kadang. Ya, baik. Setiap Muslim diwajibkan ihsan terhadap diri sendiri. Okey, kita lihat balik. Setiap Muslim diwajibkan untuk berlaku ihsan terhadap diri sendiri, lalu kepada keluarganya, lantas tetangganya. Okey, kita ulangkan kenapa? Dia berkaitan dengan keluarga juga merupakan ihsan yang amat penting. Kadang-kadang kita ingat kita bagi makan kat keluarga tu tak ada apa-apa. Tak. Apa juga yang kita berikan secara baik kepada keluarga kita, tetap kita mendapat ganjaran pahala. Hatta makanan yang disuap oleh isteri kita itu pun kita mendapat pahala. Anak-anak kita yang kita jaga dan tarbiyah itu mendapat pahala. Apatah lagi jika kita bimbing mereka kepada kebaikan, lagi besar pahala. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan yang Rasulullah mengingatkan kepada kita, khairukum, ya, sebaik-baik kamu adalah orang yang baik dengan keluarganya, ya, ataupun isterinya. Maka dia kena baiklah lakukan kebaikan. Tetapi isteri pun kena berhati-hati. Jangan tengok suami itu baik, dia ambil kesempatan yang menyebabkan suami itu geram, macam rasa nak lepuk pun ada, dia rasa nak ni pun ada, dan berbagai-bagai perkara yang terpendam. Suami itu kerana geram, kerana isteri itu sangka suaminya baik, oh boleh ambil kesempatan. Tak, jangan begitu. Ya, ibu-ibu jangan begitu. Bila suami baik itu beruntung, kita bersyukur banyak-banyak. Berbandingkan orang nun di luar sana, suami tendang terajang semua ada. Ya, subhanallah. Pasal kita macam kami ni selalu mendengar benda-benda yang begini, ya, dan menyelesaikan masalah dengan orang-orang yang berhadapan dengan perkara-perkara yang begini. Jadi kita beruntung, wahai ibu-ibu, kalau suami tu tak pernah kata nak jentik marah tu, marah jentik main-main letak dia lah. Tapi jentik marah tu tak pernah bersyukur banyak-banyak. Ya, teknikal tu sabar je lah. Ya, jangan disebabkan teknikal, sikit aja lah, lewat beli beras ke, lewat bawa tempoyak ke, terus kita mengamuk. Jangan. Okey, baik. Demikianlah Islam, agama ini memerintahkan kepada pemeluknya supaya berbuat ihsan terhadap seluruh makhluk, siapapun dan apapun. Siapapun apapun. Termasuk jika seorang anak itu bersama dengan orang kafir. Termasuk kita ni waktu waktu keadaan yang dikatakan aman ini terhadap orang kafir, kita kena buat ihsan. Kerana di zaman ini yang dikatakan kafir ahdi pada masyarakat kita di Malaysia ini, ya, maka ia merupakan jalan dakwah kita untuk menyampaikan mesej. Ya, jalan dakwah. Berbuat baik, tak menjadi masalah. Hatta seorang anak itu jika dia Islam, mak bapak dia masih kafir, maka berbuat baik. Tetap kita katakan berbuat baik. Kerana apa? Kedudukan mak dan ayah itu terlalu besar nilainya di sisi Allah. Ya, walaupun dia kafir. Itu berdalilkan dalam Al-Quran sendiri mengisyaratkan kepada kita, ya, walaupun dia kafir tetap kita melakukan kebaikan. Baik, ianya disebutkan di dalam surah Luqman. Ya, Allah ceritakan. Allah menceritakan dalam surah Luqman ayat yang ke-14, kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Kami telah mewasiatkan kepada manusia terhadap ibu dan bapanya, yang mana ibunya telah mengandungnya dalam keadaan berat bertambah berat, dan menjaganya selama 2 tahun. Hendaklah kamu bersyukur kepadaku, yakni Allah, dan bersyukur kepada kedua ibu bapa kamu, ya,
ilayyal masir, dan padakulah kamu akan kembali. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jika mereka menyuruh kamu untuk melakukan syirik kepadaku, maka janganlah kamu mentaati mereka. Dan bergaullah atau bersahabatlah mereka di dunia dengan secara baik, dan ikutlah jalan bagi mereka yang kembali kepadaku, kepada Allah. Kemudian kepada akulah kamu semua akan dikembalikan. Dan aku akan membangunkan kamu dan menceritakan tentang amalan-amalan yang kamu lakukan. Okey. Jadi ayat ini Allah katakan fa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika dipaksa kita buat yang tak baik, ya, maka jangan taat. Tetapi kita lihat ayat tu kata wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun dia suruh benda tu tak baik, tetapi bergaul secara baik. Cara kita tolak tu beradab juga. Ya, mak, saya tak boleh. Ini pegangan saya. Jangan, mak apa tu maki? Tak boleh. Dia tak boleh maki. Ya, walau mak tu tak Islam, maka kita beradab. Kenapa? InsyaAllah mudah-mudahan dengan akhlak yang mulia ini menyebabkan mungkin dia akan masuk Islam. Ini yang kita saksikan. Macam baru ni seorang perempuan ni dibawa oleh seorang wanita pergi ke Mekah. Dia sponsor. Perempuan ni sponsor ke Mekah. Ya. Lepas tu dia berceritalah kat saya dengar. Kenapa dia takut sini, takut tak masuk gini, naik lift pun takut kat Mekah. Yalah, mungkin dia dapat cerita-cerita yang pelik. Kan? Lepas tu saya tanya, kenapa teruk sangat dia ni? Tak pernah ke berjumpa orang ke apa? Dia cikgu. Cikgu, berarti educated orang ni. Ya, English pula tu, cikgu English, Masya Allah kata. Tapi dah kencing, okey tak apa. Tapi kenapa teruk sangat? Oh, lalu dia kata, dia tu asalnya Hindu, masuk Islam. Okey, baru kita faham. Pasal dia tak pernah menerima culture orang Mekah dengan keadaan yang begitu dan dapat berita yang cerita-cerita Mekah yang tak sihat dekat tu. Itu yang menyebabkan dia kelang kabut, takut semua dia. Ya, okey. Lepas tu sembanglah menceritakan tentang keluarganya, dia masuk Islam, adik-beradiknya marah, seorang kakak dia sangat marah disebabkan dia inilah pecah keluarga kami. Namun dia tetap muamalah dia baik. Lepas tu mereka kata kakak dia satu lagi ni dah nampak cenderung pada Islam, tapi dia takut pada kakak yang pertama yang garang tu. Okey. Macam ni kita bagikan hadiah pada dia, mudah-mudahan dia lembut kan. Tapi dinasihatkan kalau nak bagi hadiah kakak yang kedua tu mesti bagi kakak yang garang tu juga. Okeylah. Kalau itu cara dia, kita buatlah. Ya, kita bagi. Apa salahnya? Yang mana kita mampu kita bagi, kita bagi. Kerana itu adalah uslub cara berdakwah. Ya, tuan-tuan dan perempuan, begitu juga seorang yang kita saksikan berapa ramai orang yang berdakwah dengan mak bapak dia, makan masa tidak dinafikan, makan masa yang lama dan akhirnya mak bapak dia berubah menjadi Islam. Kalau mak bapaknya yang sosial pun berubah menjadi Islam. Tetapi kita kena faham dakwah. Ini dakwah. Saya teringat dalam satu kisah tu. Ya, seorang ni, kisahnya menarik sekali. Dia ada anak tunggal. Ya, dia ada anak tunggal. Peristiwa ini berlaku di Malaysia juga. Ya. Jadi memang kecil-kecil hiburan muzik dia ajar anak-anak, seperti setengah orang ajar piano, organ kan, dan berbagai-bagai dia ajar budak tu. Lepas tu dia ajar budak tu pembelajaran sampai peringkat tinggi sehingga dia nak anak dia jadi doktor. Ya, belajar medik. Ya. Sewaktu dia berada di salah satu universiti ni, ya, subhanallah, waktu tu zaman gerakan Islam begitu bergerak lancar, dahsyat kan. Gerak dahsyat. Dia perempuan. Maka alhamdulillah Allah bukakan hati dia,
ya, bukakan hati dia untuk memahami agama. Memahami agama berperingkat-peringkat. Okey. Bila dia duduk dengan grup ni belajar agama, lepas tu dikatakan tentang ialah kehidupan kita ni bagaimana, bayangkan rumah dia tu, ya, gambar yang tak senonoh tu biasalah. Botol-botol arak si bapak tu minum arak, ya. Tapi jenis yang mahal-mahal. Ya, arak orang mahal, orang kaya. Ya. Jadi bila dia balik tu dah faham agama, ialah mula nak mengubahkan keluarga. Tetapi alhamdulillah orang yang menasihat ni cukup baik. Ya. Dia kata, wahai adik, ya, pangkat yang senior dia nasihat adik, bersabar, banyakkan berdoa dan kita pulang, jangan terus drastik. Ya, kita dah faham, oi, hangat waktu tu, oh tak boleh bu, ini kena runtuhkan, apa ni, kena turunkan, kena apa botol kena pecahkan apa. Sudah. Itu jawabnya tak lama. Ya, tak lama. Maka budak ni pun bermula. Daripada pakai pakaian seksi dia dan pakai seluar ketat dia apa semua, mula dia menukarkan aksi dia dengan memakai baju kurung. Permulaan nak mengubahkan mak dan ayah dia. Lalu bila dia balik sekali tu, ya, mak ayah terkejut juga, dah pakai baju kurung. Dia tak cakap apa-apa. Tapi ini pendakwah kena faham. Anak-anak tu utamanya bila nak mendakwah ibu bapanya, dia kena faham, dia kena bersih. Maksudnya dia tak bolehlah akhlak dia pun lok-lak bila dia nak menyelamatkan mak ayah dia. Ya, dia tak bolehlah jadi akhlak dia tak senonoh. Bila suruh buat kerja malas. Tak, tetapi dia ni balik, Masya Allah, dia khidmat mak ayah dia, makan minum terjaga, kain baju dibasuh, dilipat, sembati beres di rumah. Ini kita duduk rumah langsung, pinggan mangkuk tak basuh, kain tersidai sana sini, kan jadi masalah, jadi dakwah tak berjalan. Dan budak ni Masya Allah. Lepas tu sekali tu, mak ayah tak pernah mengajar pakai tudung. Ya, mak ayah tak pernah mengajar pakai tudung. Tapi bila dia dah tahu wajibnya bertudung ni, dia nak pakai. Tapi dia takut kerana grup-grup muslimah waktu itu, ya, senior dia tu jenis pakai tudung besar. Tetapi alhamdulillah mereka nasihat, jangan. Kalau kita tak bersedia untuk berhadapan, pakai tudung, orang kata apa, tudung pawal tu, ya, tudung keli ke, tudung apa pari ke, saya pun tak tahu tudung-tudung ni, ya, asalkan jangan tudung saji dah, ya. Maka dia pakai tudung bawal tu, ya, simple, yang tak ada kesan. Pasal saya telah lakukan benda ni. Apabila seorang tu, ya, datang bertemu, dia kata, Ustaz, kalau jumpa saya di tengah jalan, tolong jangan ketawakan saya. Kenapa saya kata nak ketawakan? Ya, sebab suami saya tak bagi saya pakai tudung. Tu dia lagi dahsyat kan. Saya kata, suami tak bagi? Ya, tak bagi. Tu pasal kalau saya keluar, saya tak pakai tudung, tolong, ya Ustaz jangan ketawa, jangan apa, peli-peli saya. Baik-baik, saya faham. Kak, macam ni saya katakan, apa yang perlu Kak buat, Kak berdoa pada Allah, Allah bagi jalan. Dah penat dah berdoa, Ustaz. Berdoa. Saya kata berdoa. Ya, jangan penat-penat, tak baik Kak ni. Okey, baik. Lepas tu, kalau Kak nak pakai tudung, jangan terus pakai tudung macam talkung tu. Terus pakai talkung. Tentulah dia lain. Kan? Terkejut dia. Dia pun terkejut baru pada waktu tu. Tetapi Kak pakai tudung yang saya cadangkan seperti tudung bawal, tudung apa. Memang saya cadangkan begitu. Alhamdulillah, memang mula-mula pakai tu sinis sikit. Ya, kena sikit. Budak ni pun serupa. Tetapi lama kelamaan, Alhamdulillah. Okey, budak ni, bila dia balik sekali tu daripada universiti dia, ya, balik-balik, mak dia tengok dia dah pakai tudung. Mak dia kan anti. Mak dia tak suka benda. Lalu mak dia kata apa? Aku hantar kamu ke universiti bukan nak jadi ustazah. Aku nak kamu jadi doktor. Kan. Dia pun senyum aja. Dan alhamdulillah dia tak balas, tak apa, dia buat kerja rumah baik dia. Belai mak dia nak tidur ke apa, dia layan cukup baik. Maka bila datang lagi sekali tu, mak dia pun dah mula tak cakap. Step yang pertama dah berjaya. Okey. Lepas tu, yang kedua,
Macam mana nak ubahkan suasana rumah yang penuh dengan gambar-gambar dan gambar-gambar yang tak senonoh. Ya, takkan nak ambil kait jatuhkan buang terus, tak boleh. Botol-botol arak tu kan macam mana? Kan bapak dia suka pasal arak-arak yang dibawa itu adalah international punya import, dibeli dari luar. Apa dia buat? Dia mula fikir dan akhirnya dia ambil gambar-gambar yang tak baik, dia ubah satu-satu, ya, dahsyat. Budak ni Masya Allah, Allah ampunkan dia, Allah beri petunjuk pada dia, Masya Allah. Dia pergi turunkan gambar tu dan dia letak gambar, bukan gambar Bismillah, ayat kursi. Kalau kita terus letak ayat kursi gambar Mekah Madinah, jangan gitu. Tetapi apa yang dia letak ialah gambar bunga-bunga, pemandangan, kan. Bila dia letak gambar-gambar tersebut, maka dia letak gambar bunga-bunga, pemandangan ataupun ekstrak punya gambar, kan. Dah dia letak, dia tanya, ayah mak cantik tak? Yalah, kalau gambar macam tu, yang okey lah. Lepas tu dia letak gambar anak, itu yang main peranan, dia pula anak tunggal dalam rumah, kan. Dia letak kat bawah, ayah kalau saya letak tu okey tak? Okey, ayah kata, yalah, kan. Daripada gambar lok-lak tu, baik gambar tu. Okey, mula diubah satu. Okey. Botol-botol arak tu tak dicampaknya. Dia letak tepi, lepas tu dia letak pasu bunga, kan. Dia letak apa-apa yang berkait-kait yang cantik. Lepas tu, ayah kalau kita ubahkan ni dengan bunga gini. Ayah pun ikut, okey dek. Ya, okey apa semua, Masya Allah. Ya, bermula acara itu diubah sikit. Tahu dah? Saya nak cerita pun menangis pasal waktu diceritakan hal ini saya menangis, ya, menangis syahdu betul. Setelah beberapa lama tu, ya, satu hari mak ayah dia, ya, sehingga saya buat pentomen cerita ni dalam majlis hari raya sekolah saya. Dan saya buat cerita ni sebagai pentomen yang cukup menarik lah, ya. Di mana apabila mereka ini dia ni balik satu ketika, ya, balik, mak ayah dia ialah rumah besar, bilik dia lain, bilik ni lain. Tiba-tiba satu malam tu mak ayah dia terkejut. Suara apa ni? Ya, tak pernah dengar dalam rumah. Ya, dalam rumah. Kenapa? Biasalah masyarakat kita kepercayaan karut marut ni hatta dalam rumah pun masih ada lagi. Ya. Mereka terdengar satu suara yang sayu-sayu. Ya. Subhanallah. Keluar dari rumah, keluar dari bilik, dia dengar, dari mana datang suara ni? Masing-masing takut, kan? Dia cari, pasal tengah malam. Tuan-tuan dan perempuan, suara apa? Bila dia jenguk, didapati suara itu datang daripada bilik anak dia. Dibuka pintu perlahan-lahan, didapati anak dia sedang membaca Quran. Subhanallah. Tengah malam. Anak yang tidak pernah diajar Al-Quran, anak yang diajarkan muzik, lagu-lagu itu, ini, piano, tak pernah sentuh Al-Quran. Tiba-tiba di malam, yang sunyi begitu, anak membaca Al-Quran. Disebabkan peristiwa itulah mereka kembali kepada Allah. La ilaha illallah. Tuan-tuan dan puan,
Saya kalau teringat kisah ni memang sedih. Tapi kita nak ceritakan bagaimana dakwah yang dilakukan oleh anak yang makan masa, yang perlu bersabar. Dan kadang-kadang masyarakat tidak bersabar dalam siri dakwah dia. Apatah lagi mak dan ayah. Dan disebabkan sabar dia, istiqamah dia, ya, mak dan ayah dia terus kembali kepada Allah dan berubah. Satu keluarga itu berubah jadi keluarga yang Masya Allah, ya, yang membantu kerja dakwah. Ya, subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, merupakan satu tanggungjawab kita dalam menyampaikan risalah ini dengan secara betul. Ya, saya nasihatkan, ya, terutamanya bagi mereka yang ada ibu ayah yang tak faham. Saya dapat ada di kalangan mereka, ya, saya tengok dia akan buat, tapi Masya Allah, slow dia balik dengan keluarga dia. Nasib baiknya mak dia tu ialah mak dia bukan orang Malaysia, ya, tetapi bersifat open. Anak dia tak kira lah kamu pakai budak ke apa ke, ya, lepas tu, tetapi anak dia ni, lelaki ni, ya, cukup slow and steady, ya, jaga akhlak, jaga ucapan, jaga semua dijaga. Ya, saya kata sabar, tak apa, insya-Allah Allah akan bagi jalan yang terbaik. Ya, oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, siri dakwah memerlukan kesabaran dan kekuatan, ya, bukan kekopohan ataupun kejahilan. Ya, baik, kita lihat terus. Rasulullah SAW telah bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinu qitlah wa idza zabahtum fa ahsinu zabha wal yuhidda ahadukum syaqratahu falyarih zabihatahu. Maksudnya, sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan, berlaku baik atas segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara baik. Dan apabila kalian menyembelih haiwan, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Iaitu hendaklah salah seorang menajamkan pisaunya dan membuat nyaman haiwan sembelihannya. Yang kita tajamkan pisau, taklah kita potong tu macam gergaji pisau tu. Ya, kambing pun nak kata sakit ke geli, sakit ke geli. Ya, potong, tajamkan pisau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita saksikan dalam hadis yang lain pula, Rasulullah kata jangan kamu mengasah pisau depan binatang tu. Apabila seorang sahabat asah pisau, kan macam tu, depan binatang, lalu Rasulullah kata, adakah kamu nak mematikan dia 2 kali? Dia tengok, nampak dia tak berakal, tapi dia berakal, dia nampak kita asah tu, dia dah tahu benda yang tak baik. Kecut perut dia. Macam kita kalau di zaman dulu, Tok Mudim tu asah pisau depan budak tu, kan budak tu lari cabut, ya. Oleh kerana tu kita kena faham, sehingga kan begitu sekali Rasulullah mengajarkan adab walaupun bersama makhluk-makhluk binatang. Nak sembelih pun ada adab dia. Tak boleh nak sembelih binatang tu di depan sebelah kawan dia, tak boleh. Ya, tu kita main sentai, zap, ya, subhanallah, tak boleh. Dia boleh terasa. Nasib baiklah binatang-binatang kita ni macam ni. Tapi kalau kita tahu unta, siapa yang pernah tengok unta sembelih, ya? Tahu tak macam mana unta sembelih? Unta disembelihkan tidak seperti ayam, kambing, lembu, tak. Ya. Unta tidak disembelih begitu. Macam mana pula? Okey. Unta tu kalau dia nak disembelih, dia akan berdiri. Salah satu kaki dia akan diikat. Ikat dia macam lutut ni kan. Kaki dia macam tu, dibentuk, buat macam tu, diikat kat sini. Yang guna iqal Arab tu. Ya, zap masuk je, dia terikat. Dia nak buka tak boleh. Kemudian, ini raya korban dah dekat kan. Kemudian, pisau tu dia tak boleh tunjuk depan unta. Kerana sifat unta cerdik. Dia tahu dah. Tu pasal orang, saya tengok beberapa kali orang-orang ni, Arab ke Pakistan ni, nak sembelih. Okay. Pisau tu dia balut. Dia letaklah tepi ke macam tu ke, sambil-sambil pegang macam tu kan. Bila dia lalu aja depan bawah unta tu, kepala unta macam tu kan. Okey, unta macam ni, kepala dia. Ya, lepas tu ini tengkuk dia dan ini apa dia punya bawah tu dan kaki dia kan. Okey, kat sini, fokus kat sini. Dia ambil pisau tu, dia cucuk sini. Unta kena cucuk sini, baru keluar darah. Dia keluar. Boleh tengok YouTube lah macam mana unta disembelih kan. Bila dia dah ni,
baru dia jatuh, barulah disembelih. Begitu kaedah unta sembelih. Unta ni kalau dia nampak kita buat yang tak dia selesa, dia akan tahu. Lepas tu jangan harap boleh sembelih unta. Ya, dia lari, dia akan berontak lah, bagai susah lah jadi. Ya, tu dia unta. Jadi dalam bab ini sehinggakan binatang pun Rasulullah mengarahkan kita berlaku ihsan. Baik. Yang ketiga ihsan, muka surat yang berikutnya 230. Yang ketiga ihsan kepada diri sendiri. Kita wajib berlaku ihsan kepada diri sendiri, bahkan sebelum kita berlaku ihsan kepada sesama ciptaan Allah. Rasulullah bersabda, wali nafsika 'alaika haqqan, dan sesungguhnya dirimu sendiri memiliki hak wajibkah yang kamu perlu penuhi. Ya, kadang-kadang kita ni masya-Allah, kita nak tunjuk kita baik, aku seperti lilin yang sanggup membakar diri demi menerangkan orang lain. Tak, itu kaedah lain. Ya, itu kaedah lain. Kita mesti islahkan diri kita. Ibda' binafsi. Mulakan dengan diri sendiri dahulu. Nak masuk syurga diri kita, bukan orang lain dulu. Ya, tak apalah aku jaga mereka ni, kawan solat lah dulu, aku tak solat, tak apa. Tak ada. Itu dah kira jenis apa ya kita nak sebut. Jadi kaedah dia, diri sendiri dalam bentuk kebaikan perlu diutamakan diri sendiri. Okey. Kita wajib berlaku ihsan, terutamanya masalah tauhid diri sendiri. Bahkan sebelum kita berlaku ihsan kepada sesama makhluk, maka Rasulullah bersabda, wa li nafsika 'alaika haqqan, dan sesungguhnya dirimu sendiri juga memiliki hak yang wajib kamu penuhi. Ya. Lalu bagaimanakah wujud ihsan itu kepada diri sendiri? Wujud adalah dengan memberikan hak-hak diri yang tidak mengebirinya, yang mengasingkan, seperti memberi makan makanan yang halal dan baik, menjauhkan diri dari makan dan minuman yang haram, dan memudaratkan serta menikah apabila sudah mampu melakukannya. Ya, berarti dia kena mengikut fitrah manusia dan mengikut syariat. Fitrah itu mesti diikut syariat. Makan tapi halal, minum tapi halal, kerja tapi betul, ya, berkahwin tapi halal, begitu kedudukannya. Kerana fitrah tak boleh dibuangkan. Fitrah seperti makan minum, ya, buang air, itu memang terjadi pada diri kita. Lepas tu diikuti dengan nafsu syahwat, ya, yakni berkahwin, maka itu kena ikut. Kena. Tak boleh tak, kerana itu tabiat manusia. Okey, yang Allah jadikan, tetapi disalurkan mengikut syariat. Lalu akan tetapi ada hak diri yang jauh lebih penting daripada semua itu, iaitu membiasakan untuk selalu melakukan kebaikan dan tidak menginayai dirinya dengan cara berbuat keburukan atau kemaksiatan. Sebab seseorang itu dikatakan telah berbuat ihsan kepada diri sendiri apabila sudah mampu mengendalikan dan mengarahkan agar berbuat ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ya, maksudnya segala apabila kita telah taat kepada Allah dan Rasul, berarti kita telah menepati ciri-ciri yang penting ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Okey. Dalam ayat ini Allah telah menceritakan, Allah telah sempurnakan kejadian Adam ini, ciptaannya. Maka dia berikan petunjuk, ilham, ya, antara jalan yang baik ataupun jalan yang jahat. Ya, jalan yang jahat ataupun jalan yang baik. Sekarang kita ni Allah telah berikan akal fikiran, itu petunjuk yang cukup kuat, hati yang naluri memang dah ada. Lalu ditunjukkan jalan baik, jalan buruk terpulang kepada kita. Tetapi terpulang itu Allah ketengahkan, qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang membersihkan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, rugi orang yang mengotorinya. Dengan arti kata lain, dibagikan dua jalan supaya kita pilih, tetapi dia tunjukkan jalan yang baik itu adalah jalan yang terpilih. Ini amat penting kita faham. Kerana apa? Kerana
manusia ini memang begitu tabiatnya. Seperti handphone yang kita pakai, komputer, dia sebiji apa yang Allah katakan bahawa benda itu diberikan terpulang kepada kamu. Berapa ramai orang buat maksiat dengan handphone dan berapa ramai orang buat kebajikan dengan handphone. Berapa ramai orang buat kebaikan dengan laptop dan berapa ramai orang yang buat kejahatan dengan komputer tu. Oleh kerana itu bergantung kepada kita. Tetapi ingat, semuanya akan dipersoalkan kepada di sisi Allah nanti. Mukmin yang senantiasa berintrospeksi, berusaha keras menjauhi perbuatan maksiat dan berupaya agar dapat selalu berbuat taat, berarti telah berbuat ihsan kepada dirinya. Ya, orang yang beriman yang cuba, ini dinamakan mujahadatun nafs, berusaha untuk memperbaiki dirinya, maka dia termasuk orang yang buat ihsan dirinya sendiri. Kerana dengan perilaku demikian, sedikit demi sedikit dia telah mendekatkan diri ke syurga. Tempat tinggal abadi yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, pun didengari oleh telinga, bahkan terlintas di hati manusia sekalipun tidak. Ya, ini mengisyaratkan bagi apabila seorang itu melakukan kebaikan, ya, terutamanya masalah tauhid, maka dia telah melakukan ihsan pada dirinya untuk kebaikan dirinya. Bak kata orang lah, belajar itu untuk kamu yang akan datang juga. Kalau kamu malas, kamu yang rugi. Kan betul? Memang sebiji, bergantung kepada kita. Oleh kerana itu amalan-amalan dunia ini akan diambil kira di akhirat kelak di sisi Allah. Apabila kita menunaikan, berarti kalau baik kita akan dimasukkan dalam syurga. Kalau tak baik, jangan mengutuk orang lain, tapi kutuklah diri sendiri. Perlu juga diingat bahawasanya kebaikan apa pun yang dilakukan seorang mukmin pada hakikatnya adalah untuk dirinya sendiri. Allah berfirman, In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu adalah untuk dirimu sendiri. Okey? Jadi kalau baik itu kamu punya dan kalau jahat pun kamu punya. Tuan-tuan dan puan, yang baik kita akan petik di akhirat dan yang jahat pun kita akan petik di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Ya, Allah ampunkan kita. Kemudian yang keempat, ihsan kepada orang tua. Ya, Islam adalah rahmatan lil alamin, agama yang membawa rahmat bagi alam semesta. Maka umat Islam diperintahkan agar menebar kebaikan serta kasih sayang kepada siapa pun dan di mana pun. Okey, ini kita dah faham. Namun ingatlah wahai saudaraku bahawa orang pertama yang berhak menerima perlakuan baik dan kelembutan kita adalah kedua orang tua. Betapa tidaknya demikian, mereka itu perantaraan keberadaan kita di dunia. Mereka telah berlaku kasih sayang ihsan kepada kita, mengasuh dan membesarkan kita dengan kasih sayang yang tulus. Itulah mengapa salah satu darajat ihsan yang semulia adalah ihsan seorang hamba kepada orang tuanya. Jadi ini di antara perkara yang menarik kedudukan lelaki dan perempuan ni, ya, dua ni, mak dan ayah kita ni, kedua orang tua ni, yang tidak boleh kita fikir bagaimana dia mendapat pengiktirafan yang begitu dahsyat. Ya, dia bukan wali, dia bukan siapa juga kalangan dia, kafir ke muslim ke, kedudukannya agak memang tinggi di sisi Allah. Ya, maka apabila dia sebagai seorang muslim, sifatnya yang tinggi itu, maka dia kena faham terutamanya dia kena berlaku baik kepada ibu dan ayahnya. Walaupun kita dah bacakan ayat tadi, walaupun ayahnya itu seorang yang kafir, kita tetap kena lakukan secara baik. Pergaulan yang dikatakan bersifat ma'ruf, kena buat secara baik. Kerana apa? Kerana kedudukan yang istimewa ibu dan ayah itu, ya, disebabkan mereka kita ada di muka bumi. Kalau kita saksikan balik ibu dan ayah dengan orang lain, misalan contoh, kita lakukan perbuatan yang simple je. Dengan kawan-kawan, salah tak? Tak salah. Kita cakap apa, tengkar apa semua, tak salah. Tetapi dengan ibu dan ayah tidak begitu kedudukannya. Apabila Allah mengatakan, wala taqul lahuma uffin, jangan kamu katakan kepada emak dan ayah, pun tak boleh. Mengisyaratkan kalimah itu adalah satu kalimah yang besar kepada ibu dan ayah. Tak kepada orang lain. Pada kawalan taklah kita cakap, tak ada.
tak kena dosa besar. Dengan mak dan ayah bila kata sahaja dah dikategorikan dosa yang besar. Maka ini merupakan satu perkara yang menakutkan. Berarti ibu dan ayah bukan seorang wali ataupun orang yang hebat dalam agama, tetapi kedudukannya di sisi Allah begitu tinggi sampai nak buat apa pun kita tak boleh buat sesuka hati. Ini bila suruh sidai kain anak-anak kita tu, dia tarik muncung, ya, suruh masak tu dia Maggi je dia masak kat kita. Ya, ini di antara perkara yang berlaku pada zaman anak-anak ini dibentangkan dengan teknologi moden. Apatah lagi bila ada gadget-gadget ni, habis mak ayah dia mereka ikut sebagaimana yang terdapat dalam YouTube, TikTok, macam mana berbicara dengan mak ayah dia. Ini di antara perkara na'udzubillah min zalik apa yang berlaku pada masyarakat kita. Okey, jadi buku ini menceritakan bagaimana kita kedudukan ibu dan ayah. Itu pasal bila anak-anak seharusnya dia faham kena beradab, berakhlak walaupun ini di antara anak lelaki kena ambil perhatian. Ya, anak lelaki kena ambil perhatian kerana apa? Kedudukan anak lelaki selagi mak dan ayah dia hidup, dia bertanggungjawab. Ya, dia bertanggungjawab. Bukan dia dah kahwin dengan keluarga dia. Tak. Keluarga dia satu bab, mak ayah satu bab. Itu pasal kenapa harta faraid diberikan kepada anak lelaki asalnya. Tetapi salah faham berlaku disebabkan manusia itu sendiri. Ya, tak didik anak-anaknya. Asalnya faraid diberikan lebih kepada anak lelaki supaya dia menjaga adik-beradik dia dan juga jaga siapa yang tinggal, mak ataupun ayah. Dia dapat separuh tu, dia kena agihkan kepada mak ataupun ayah yang masih hidup dan juga adik-beradik yang berhadapan dengan masalah. Silap-silap 1/4 pun belum tentu dia boleh peroleh. Walaupun pada peringkat awal dapat setengah kan. 1/4 pun belum tentu. Kerana dia sanggup korbankan. Dia terpaksa korbankan, managekan kehidupan keluarga adik-beradik dia dan mak ataupun ayah yang masih hidup. Tapi disebabkan kita ni tersalah faham, akhirnya menyebabkan kita harta faraid anak lelaki kebah kan. Ambil terus. Ya, tanpa mengingatkan mak dan ayah dia. Bahkan saya menyaksikan dalam akhbar, ya, apabila ayah dia mati tinggal mak dia minta tukarkan nama geran tanah nanti kami jaga, ya, maknya tukar nama geran tanah, akhirnya mak dia didudukkan tanah wakaf ataupun rumah orang tua-tua. Ini di antara ciri-ciri anak durhaka, memang tidak akan selamat di dunia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang paling penting ya bagi kita cuba didik anak-anak kita lah dulu. Ya, didik anak-anak kita supaya takut kepada Allah dan supaya menjalankan satu tanggungjawab kepada diri mereka sebagai seorang anak yang soleh. Dan anak yang soleh ni walaupun dia pakai lebay, tapi kalau dia tak buat benda-benda tu, ya, walaupun dia mengajar agama tapi tak ikut arahan Allah pun takkan jadi. Dan kalau dia tak pernah doa pada mak dan ayah dia yang selepas mati, sebelum mati atau selepas mati, dia bukan kategori anak yang soleh. Kenapa? Rasulullah mengatakan, ya, doa anak yang soleh. Ya, bagi amalan yang berterusan di dalam kubur itu, ya, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang soleh. Kalau anak tu tak pernah doa waktu hidup dia, dipermainkan kita dah mati lagi teruklah, ya. Tetapi kalau dia berdoa dan terus berdoa, hatta kita ni pun kalau dah tua macam ni kan, dah ada cucu, dah ada cicit pun, ya, kita berdoa kepada Allah untuk anak-anak kita, anak-anak kita, untuk mak dan ayah kita, maka kita dikategorikan sebagai anak yang soleh. Jadi insyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, barakallahu fikum, dan saya sebelum terlupa, insyaAllah kalau tak ada halangan saya akan pergi haji, ya, tahun ni. Dan yang kedua, saya ada buat program korban, siapa yang berminat, tapi korban kambing dia. Ada yang orang bertanya, tapi kalau seekor, 2 ekor terus dia ambil, okey, saya boleh uruskan. Ya, satu korban di Mekah dan satu lagi korban di Malaysia. Dan korban di Malaysia 1,200, korban di Mekah 500 saja. Jadi insyaAllah siapa yang berminat boleh hubungi saya. Cukup sampai di sini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.